Okay, ini biasa common mistake. Common mistake. Jadi student biasanya dia buat kalau dia buat katakan dia bermula daripada kosong, tu salah lah. Okay, dia titik mulanya di sini di 1. Okay, so the incrementnya bermula pada 2. Itu conventionally. Okay, cuba kita tengok dalam kes unconventional. Dalam kes ini, apa yang berlaku? Berlakunya ada delay dalam bayaran. Kemungkinan ada delay ataupun kita tangguh bayaran. Okay, kalau kita buat peminjaman, mungkin kita nak buat tangguh bayaran sebab apa? Kita tak mampu nak bayar. Kita ambil loan sekarang, untuk belajar. Kita tak bayar terus tahun depan. Kita mungkin kata lepas graduan baru nak bayar. So itu maknanya berlakunya delay. Berlakunya delay di dalam pembayaran. So grafnya adalah seperti yang ditunjukkan di sini. So graf yang di sini, kita perhatikan A ni, mungkin kita buat pinjaman di sini. Kita buat pinjaman di apa ni kita panggil pada tempoh present, tempoh semasa di awal tempoh tersebut kita membuat pinjaman. So this is P. Dan kita tak bayar sekarang, tak bayar next month, kita bayar pada T equal to 5. Mula bayar. Ditangguhkan, penangguhan. Mula bayar 5 tahun kemudian. Berapa tahun? Daripada 5 hinggalah. Ini bermaksud 5 hingga 12 mana ada 5, ada 6. Instead of kita buat arrow panjang-panjang macam ni, kita boleh buat straight line macam itulah. So dari tempoh ni tempoh yang kita membayar installment. So kita boleh juga buat macam ni. Sepatutnya kita gradient ni bermula pada 2 tadi kan. Bermula pada 2 tapi kita tangguhkan. Shifted. Mungkin kita ambil pinjaman di sini. So gradiennya dalam kes ini di mana kita membuat delay dalam bayaran. Bayaran ni adalah secara gradient. So jadi dalam kes ni kita bayar secara uniform. This uniform payment iaitu bayarannya pada kadar yang sama. Tapi kalau dalam kadar gradient 5 juga, tapi 5 di sini masih lagi kosong lah. Sehingga 12. Itu adalah unconventional, apa yang kita panggil. Kita nak tengok macam mana kita boleh selesaikan keadaan ini. Look at example. Abdullah bought a piece of land at a down payment of 15,000. Ni down payment. Biasa dengar down payment bayaran muka. And dia bayar muka 15,000. Macam kita beli kereta, bayar muka 15,000 dan setiap tahun dia kena bayar 1,000 untuk 6 tahun. Tetapi he has financial problem. He wish to delay. Dia nak lambatkan pembayaran. Bila lambatnya sampai tahun ketiga baru nak bayar. Tahun ketiga baru nak bayar, dia delay, ada delay dalam bayaran tersebut. So dilambatkan bayarannya hingga ke tahun 3. So jadi kita boleh tunjukkan di sini, tahun 3 baru dia bayar. Oleh kerana bayaran yang 6 tahun, so dia akan berhenti pada tahun 8 lah. Termasuk tahun 3 dan tahun 8 ada 6 tahun lah. Both years included. So it's 6 years. So jadi you tengok arrow di sini ke bawah juga. Tadi ada yang tanya arrow. Yes, ke bawah juga. Kenapa? Ini adalah bayaran hutang. Sekarang bayar 15, tetapi you kena bayar juga daripada tahun 3 sampai tahun 8. Ini merupakan bayaran juga. Duit itu cash out lah. Keluar daripada poket kita. Bukannya pendapatan. Ini adalah bayaran. Bayaran. So jadi soalannya sekarang ni, what is present value of the land if the growth rate is 10% per year? Apakah present value? Kita nak tahu present value. Equivalent lah. Setaranya, nilainya berapa? Kalau kita nak bayar semua ini sekarang.
Okay, mungkin kita ada duit lebih, kita kata okay, why should I take loan? Okay, I can pay all this now. Okay, I can pay it now. So kita nak tahu apakah jumlahnya kalau saya membayar sekarang. Jadi sekarang mana sekali saya nak bawa ini semuanya ke sini. Okay, semua ke sana. Everyone clear? Please, kalau ada tak clear before we solve this problem. Okay, so now we want to solve this problem. So what is present value? Present value. Soalan ini menanyakan P lah. Apakah nilai P-nya? Okay, P-nya sama apa? Bila kita P maknanya P0 lah. Okay, P0. So apa isu sini yang kita panggil combined factor? Isunya adalah, okay, apa yang kamu perhatikan sebelum saya terangkan? Apa yang kamu perhatikan di sini? Okay, kita nak dapatkan P0. Okay, apa yang kita perlu buat sekarang? Hello everyone. Apa yang kamu perhatikan sini berbeza dengan keadaan konvensional? Okay, kita nak P ni je. You perhatikan dia di sini adalah berada pada 3. Okay, ada delay. Okay, so masalah sekarang ni ada delay. Okay, sekarang ni ada delay. Ada delay. Okay, so jadi kita kena lihat. Okay, so sekarang ni apa yang kita perlu lihat adalah kita tulis dulu dalam bentuk rumus macam ni rumus. Sekarang ni P, okay, P ni ada tanda lah. Ada calik kat sini. Okay, P prime ataupun whatever P tanda tu. Okay, kita nak bawakan yang 1000 nilai 1000 installment tu. Okay, kita nak bawa nilai installment ni. Okay, kita nak bawa dia kepada 0 tapi kita tak boleh terus bawa kepada 0. Okay, tak boleh terus bawa kepada 0. Okay, kenapa? Kerana okay, dia berada pada tempoh masa 3 tadi kan? Sorry, masa 3, yes, masa 3. So jadi P prime sama dengan bukan kita nak dapatkan P tapi kita satu step yang kita perlu lakukan, step ini sebelum kita dapat P sebenar. This is ini adalah P yang kita dapat pada tempoh P kosong. Okay, pada P kosong. So jadi ini sebenarnya P prime ini adalah P pada bila? Okay, can you respond? Okay, P pada, okay, cuba tengok di sini. P mana ni? Okay, P pada tempoh. Okay, jadi kita ada kalau sini 1, sini 2. Okay, P mana tu? Adakah P2 ke P3? P2. Okay, so sebenarnya kita adalah P2. Okay, kita ada A di sini, kita nak bawa dia kepada P prime. Itu kita kata P ada calik ni, iaitu P2. Okay, this is P2. Okay, kenapa tak boleh terus pada P kosong? Tak boleh sebab dia ada kelewatan bayaran. Okay, selepas kita dapat P2 sini, barulah kita bawa kepada P kosong. P kosong. So jadi apabila pada tempoh P kosong ni nanti apa yang berlaku adalah kata ini tempoh kosong ini pen ni tak bagus lah, saya pun tak boleh buat apa lah. Dia asyik ganggu je. Okay. Okay, so jadi sekarang ni kita sudah ada bayaran 15. Okay, 15 kat situ. 15,000 Dah ingat kita ada P2 sini kan? P2. Jadi P2 ini akan dibawakan ke sini juga. So akan berlaku tambahan lah. Jadi P0 nanti. Okay, P0. So itu yang kita panggil combined factor. Okay, kita bawa ke pada kosong. So jadi dengan itu langkah yang kita lakukan sekarang ialah membawa
nilai A, okay, kita bawakan nilai A, okay, kita bawa nilai A, okay, inilah maknanya kita nak tahu nilai P, okay, setelah kita ada nilai A pada kadar 10% bagi tempoh 6 masa tadi. 6 inilah daripada 3 hingga 8 tadi kan, dia ada 6 period dalam tu. Okay. So ini menggunakan faktor dalam jadual table, tapi kalau kita buat calculation pun sama juga, kita dapat ini 4355. Okay, ini kita boleh gunakan formula P over A. Okay, semua dah tahu formula tu. Okay, formula kita tahu. Okay, so sekarang ni kita dah tahu nilai P pada tempoh masa 2, okay, adalah 4233. Jadi sekarang ni nak bawakan nilai, jadi P sekarang akan menjadi future. Okay, so P2 ataupun P pada tempoh 2 itu sebenarnya merupakan future. Okay, sebenarnya merupakan future VF2 sebenarnya. Okay, dia adalah future value. Apabila kita berada pada, sekarang ni kalau kita lukis ini, okay, kita nak tahu ini adalah kosong, ini adalah kosong. So jadi kita sekarang ni melihat nilai ini, okay. Pada tempoh kosong tu, okay, so jadi sekarang ni P2 di sini, P2 di sini. So sebenarnya dia sebenarnya bukan P, dia adalah F lah kalau bila kita berada di 0, T equal to 0. Okay, kalau kita lihat daripada sini, kita berada di sini, kita sekarang ni berada di sini katakan. Okay, you are here. So you will look at here sebagai F. Okay, F2. Semasa tempoh di sini tadi you nampak dia sebagai P, sebab tu kita letak P prime tu. Okay, so ini sama dengan P yang ada tanda tu. Okay, ada tanda tu. So jadi ini apa yang kita buat. Okay, so ini sebenarnya adalah future. Okay, future value. This is future value. This value is future value. Okay, kita nak bawa menjadikan P kosong lah. Bawa dia jadi P kosong. Okay, P kosong pada kadar interest 10%, 2 tempoh masa. Kenapa 2 tempoh masa? Sebab sekarang berada di sini, 2 ni sebagai F tu ada 2 masa kepada jadi kosong. So kita tengok jadual, apakah faktor tersebut, atau guna formula, kita dapat ini 0.8264. Okay, dan darabkan dan akhirnya kita dapat nilai ini. Okay, what is the present value? Ini sudah ada down payment tadi 15,000. So jumlah yang kita perlu bayar sekarang adalah 18,599. Okay, itu adalah down payment. Okay, down payment. Down payment yang sepatutnya kalau kita nak langsaikan semua hutang tersebutlah sebagai bayaran down payment. Jadi tak payah apa-apa bayar lagi lah lepas tu. Okay, tak payah bayar apa-apa lagi. So jadi tak payah bayar selama 6 tahun. Jadi kalau kita congak secara mudah, ini sebenarnya 15,000 tanpa ambil apa-apa faedah, kita sebenarnya campur lagi 6,000, 21,000 tu. Okay, kalau kita simpan duit kita berbantal, kita kena keluarkan duit berbantal tu 21,000. Okay, so oleh kerana kita kata okay, saya tak nak simpan berbantal, sebenarnya saya hanya boleh bayar 18,000. Okay, 18,000 berbanding dengan 21,000, 21,000. So ada keuntungan situlah. Okay, so I hope that understand that the concept of there is a delay. Okay, let's look at the second example. Okay, ada soalan please put in your chat board kalau ada soalan. Okay, ada yang tanya kalau conventional case ni delay tu berlaku di tengah-tengah antara installment pun boleh jadi juga. Yes, boleh. Okay, kalau berlaku di tengah-tengah antara installment. Okay, maknanya installment tak bayar. Okay, you miss the payment. Okay.
Ataupun apa maksudnya? Kalau unconditional case, delay tu berlaku di tengah-tengah antara installment. Okey, boleh. Mungkin installment you miss the installment. So jadi maknanya akan jadi combine factor dua kali lah. Okay, sebab you dah terputus bayaran. Tadi bayaran tadi continuous. Kalau bayaran terputus, maknanya kita kena bawa dua kali. Contohnya tadi okay, kalau bayarannya tadi tempoh 5 biasa ni berlaku 5 sampai 8 kan. Okay, mungkin 5 sampai 10 tu bayaran dia cantik je. Okay, bayaran dia cantik je. Okay, tahun ke ini bukan 10 ni, mungkin 5 sampai berapa? Dia 5 sampai berapa tadi? 8 5 3 tadi 3 sampai 8. Okey, mungkin katakan di sini adalah 6. Okey, 3 hingga 6 bayaran cantik je. Okey, tahun ke-7 tak bayar. Okey, masa tu kena COVID, kita tak ada pendapatan. Okey. Tapi tahun 7 dan 8 kita bayar balik. Jadi ada dua kali lah sini. Sini pun A, sini pun A. Okey, jadi kalau kita nak bawa ke sini, nak bawa kepada kosong. Okey. So jadi kena bawakan ini dulu supaya jadikan P dia di sini. Okey, jadikan dia P2 di sini. Okey, di mana P2 ni sebenarnya ialah the future. Okey, future P prime lah. P bertanduk P bertanda. So akan jadi future 2 kat sini. Okey. So macam mana pula dengan yang ni? Akan jadi apa ni? Nak bawa ke mana ni? Akan jadi apa? Can somebody suggest to me? Nak jadikan dia P. Dia akan jadi P apa? Kalau terputus bayaran. Ya A dia akan jadi P apa? P6. Okey. P yang bertanda P yang bertanda ni. Okey, pada tempoh 6. Sebenarnya ini merupakan future F6 merupakan F6. Okey. Merupakan F6. Jadi apabila kita ada F2, kita ada F6. Jadi dah senang dah. Kenapa? Kita ada formula kan? Kita ada formula di mana kita boleh convertkan dia kepada present. Kita tahu bahawa kita ada F knowing P. Ada formula yang tu. So straightforward lah. Boleh guna formula. Yang bezanya adalah di sini adalah I-nya sama tapi N-nya. N. Dalam kes ni N-nya 2 kali lagi lah. 2 tempoh masa. Dalam kes ini dia akan ada 6 masa untuk bawa ke sini. Okay. Ini pun F over P. Formula yang sama. Okay. Bezanya adalah N saja. Okay. So kalau kes tersebut terjadi. So ini yang kita panggil combined factor. Okay. Combined factor. Okay. Cuba kita tengok contoh sini. Transaction for a purchase of a fixed asset is shown in the following table. Okay, membeli satu aset, okay, aset harta tetap pada tahun 1 hingga 3 bayarannya 1,000. Okay, bayaran 1,000. Pada tahun 1 ni contoh gambar aja full cash flow bayar 1,000, 1,000 dan 1,000. Ni bayaran 1,000. Okay. Lepas tu pada tempoh 4 hingga 7 kita mungkin ada duit lebih, kita bayar lebih, ada 3,000 bayar. Okay. 3,000. Okay, lepas tu kita ada kita kata kurang sikit pendapatan. Okay, kita kata bayar 2,000 pula. Okay, jadi di sini kita dapat A dia berubah-ubah. Okay, so jadi soalannya determine present worth for this purchase if the growth rate is 12%. So diberi A-nya 12%. Okay. So jadi kita nak tahu apakah equivalent value-nya di sini. Okay. Inilah P-nya. Okay, present worth. Okay, determine present worth. P kosong sama dengan berapa? Okay, so apa yang kita kena buat sekarang? Okay, please respond. What should we do now for 1,000 tu? Kita ada tiga sini apa yang kita perlu buat untuk 1,000? Jadikan macam mana? Please respond to your chat box ataupun siapa nak by voice pun okay, no problem.
Okay, sebelum saya panggil nama, okay, kata respon saya panggil lah. Okay, what we should do? Okay, let me ask. Okay, saya rasa nak cakap ni sebab tu tak nak respon tu. Okay, Samuel. Okay, Samuel. Apa yang saya perlu buat sekarang ni untuk 1000 ni? Cari future dia. Cari future. Okay. Cari future, okay. Boleh cari future? The future berapa tu? F berapa? F1. Kalau future tu akan jadi 1 untuk 1000 ni. 1000 3 kali bayar ni. Future dia akan berada di sini Kalau you ambil future, kemudian future tu kena bawa balik tadi, P kosong. Okay, ataupun sebenarnya tak masalah. Kita sebenarnya sudah ada A tu berada pada 1 kan. Tak payah bawa ke future. Kalau you bawa future, you akan 2 langkah. Okay, faham Kalau you bawa kepada future, you terpaksa bawa 2 kali. Okay, jadi sekarang ni sebab dia berada pada A adalah installment yang pertama berada pada di akhir tahun pertama So jadi kita tak payah bawa ke future. Okay, yang ini Okay. So jadi kita boleh gunakan terus this part kita boleh gunakan terus, jadikan dia sebagai P sebab dia bayaran pertama adalah berada pada tempoh 1. Okay. So kita ada formula yang kita gunakan iaitu, okay, boleh sebut formula mana? Ataupun tak payah baca formula, bacakan dia punya how to write. Okay, nak tulis macam mana? Sama P equal to okay, nak bawa ni ke sini bawa ni ke sini. So saya boleh tulis, okay, kita nak tahu P equal to 1000. Apa? A dahulu, A dalam bracket P over F. Kenapa F pula? Kalau you buat F, you kena cari F kat sini tau. Kan kita dah ada. Ini boleh directly daripada P dapat A. Oh, ni nak tarik ke belakang. P over A. Nak tarik semua ni, jadikan sebagai P di sini. P yang pertama lah. Okay. P So over jadi P over A. Kalau you tarik jadi F, dia akan berada di sini. Dia berada di sini. Jadi F ni, kalau you buat F di sini, F ni you kena bawa balik ke sini 2 langkah. Bukan saya kata tak betul, tapi rugi step lah. Faham jadi tak perlu buat yang ni F ni. Sebab formula kita sekarang berada di sini di 1. Jadi boleh bawa terus kepada P kosong. Jadi formulanya adalah okay. Jadi formulanya adalah P over A. Okay. Kita ada 12%, okay, 0.12. And then N nya berapa? 3. Okay. P over A. Okay, you have 3 installment. Okay, let's see what we have here. So ini apa yang kita buat lah ni. Okay. So sebenarnya kita akan ada 3P 3P. P yang pertama. Okay. P yang kedua. Dan P yang ketiga. Okay. P yang pertama ialah di sini. Di mana kita bawa A yang pertama tadi, yang 1000 tadi, 3 tahun tu kan. So this is P1 tu lah. 12, 3, ni 3 kali installment kita bayar 3 kali installment. So kita dapat 2401. Okay. So P yang kedua,
Okay, you perhatikan P yang kedua ini bayarannya, ingat bayaran yang kita dapat tu tadi adalah, okay, sini adalah 1 hingga 3 tadi kan. Okay, lepas tu bayaran seterusnya adalah, sorry, the next one. Okay, let me go back. Okay, the next one adalah 4 sampai 4, 5, 6, 7. Okay. Okay, daripada 4 sampai 7. Okay, so daripada tempoh 4 ni, okay, sampailah 4, 5, 6, 7. Okay, kita membayar 3,000 tadi. Okay, 3,000 tadi . Ini bukan break ini tempoh masa yang berterusan bayaran yang dibayar setiap tahun. So, jadi dalam kes ini ialah bayarannya adalah 3,000. 3,000. Okay, apa yang kita perlu buat? Kita perlu bawakan nilai A yang di sini menjadi nilai future di sini. Okay, future 3. Ataupun kita tak boleh panggil future lagi, kita panggil present dulu. Okay. This present, kemudian dia akan menjadi future. Okay, untuk kita bawakan ke sini. P2. Okay, sebab itulah kita ada dua faktor di sini. First, A itu jadikan dia sebagai present. Present di mana? Present pada 3. Okay, ini akan di present pada 3 dulu. Present 3 ni apabila kita berada di sini, apabila you berada pada kosong, berada pada tempoh kosong, you akan nampak present 3 tu sebenarnya the future. Okay, future. So that future akan dibawakan kepada di sini. Present of pada masa 3 sebenarnya dia adalah future. Jadi kita nak tahu present di sini adalah present pada kosong. P itu adalah kosong. Okay. Berapa tempoh masa? 3. Kenapa 3? You ada, sini ada 3 kan? So nak balik ke sini adalah 3. Boleh faham ke? Okay, saya nak tanya Syafiq. Okay, Syafiq, kenapa ada 2 langkah di sini Syafiq? Syafiq Ismail, boleh terang tak P2? Sebab first dia nak cari dulu dekat area yang 3,000 tu. Lepas dia dah dapat present per annual tu, dia nak cari yang tu dah jadi future. So dia nak cari pula present kepada yang P0. Okey, bagus. Okey, bila masa P3 tu sebenarnya dia future kita sementara je dia present kat situ. Present kat situ sementara saja sebagai langkah intermediate. Jadi bila kita berada pada kosong, P0 kita nampak dia itu sebagai future. Yang itulah kita memerlukan langkah yang kedua ni. Okey, langkah yang kedua. Jadi di sini kita letak terus faktor tapi dalam keadaan dalam test dan ujian you kena gunakan formula. Kita dah beri formula sebenarnya. Kita akan beri formula lah. You pun tahu ada formula P over F. Okay, guna formula tersebut. Okay, dengan memasukkan nilai I-nya dan nilai T-nya ataupun nilai N-nya. Okay, jadi kita akan dapat P2 adalah 6483. So mana P2 yang sebenarnya ini adalah nilai pada tempoh kosong. So the next step adalah, the next step kita ada membuat bayaran. Okay, saya reverse ini 2,000. Okay, 2,000 itulah daripada tempoh. Okay, inilah 3, ni 4, 5, 6, 7. Betul lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, betul lah di sini dari tempoh 8 hingga 10. Okay, 8, 10 ni kita membuat bayaran 2,000. Okay, jadi kita kena bawakan A ini kepada sini. Okay, which is P. Okay, kalau kita tak mengilu kita letak P tanda 2 tanduk ni lah. Okay, P itu sebenarnya P ini adalah future. Ini merupakan future bagi tempoh 7. Okay, apabila kita berada di 1, di kosong, kita nampak itu adalah future. Okay, so sebelum itu apa kita perlu buat? Kita tahu kita mempunyai 2,000.
installment. Okay, kita nak tahu apakah nilai P. Okay, jangan keliru, jangan ambil F, ambil P. Sebab kita just nak tahu di awal bayaran ini. P, kita tahu A. Okay, interestnya 12% ataupun 0.12. Tempoh masa berapa? Kita ada 1, 2, 3. 3 tempoh saja. Okay. So itu apa yang kita buatkan di sini. Apa yang kita buat di sini ya? Apa yang kita buat di sini. Okay, you boleh buat step by step lah. Tak semestinya buat terus campur macam yang ditunjukkan di sini. Okay, di sini dah dipermudahkan. Dia terus tulis terus ah. Kalau tak tulis terus pun tak apa. Jadi tapi apa you kena buat adalah tunjukkan langkah tu lah. Okay, langkah ini. Selesai langkah ini, jadikan ini kepada present. Present itu kita nampak sebagai future tadi, jadikan dia sebagai present. Okay. So dia nampak sebagai present dan okay, nampak dia sebagai present di kosong bertempuh kosong. So jadi kita tahu berapa tempoh masanya. Okay. Oleh kerana dia berada tadi pada 8 kan, bertempuh 8 tadi yang kat sini tadi. Okay. So kita bawa dia present pada 7 dulu. Okay. P bertanda 2 ni, seperti yang saya kata tadi, dia sebenarnya adalah future pada T sama dengan 7. Okay, yang ini bawa ke sini. Okay, akan jadi P0. Okay, P0 pada tempoh ini. Tapi dalam nota ni tulis P3 ni sebagai simbol sajalah. Sebab kita ada P1, P2, P3 kan. Okay, jadi jumlahnya 2000. Akhirnya you totalkan semua tu. Okay, so inilah jumlahnya present value. Okay, bagi bayaran installment yang berbeza-beza tadi. Okay, so ada soalan sebelum kita break for 10 minutes? Okay, please respond to your chat box. Okay, no. Okay, kalau no, we have a break now, 10 minutes. Okay, 12.10 masuk balik
Boleh ya, boleh saya teruskan? Sila respon dalam chat box. Okey. Okey, saya teruskan. Saya teruskan. Okay, next slide. Ini combined factor situasi di mana kita ada gradient pula dalam kes ni. Income return from a machine. From a machine is shown in the cash flow diagram below. Calculate P. Okay, calculate P. So apa yang kita ada di sini adalah income lah, income daripada mesin. Mesin mungkin kita menjana pendapatan daripada mesin ni, sebab tu nak panah dia ke atas kita dapat pendapatan. Jadi kita nak tahu sepatutnya berapakah nilai pendapatan ini sekiranya kita nak equivalentkannya, kalau kita nak equivalentnya dengan nilai P. Okay, nilai P, maknanya P berada di sini lah. P daripada situ. Okay, P. Dari mana kita keluarkan wang kita sekarang untuk membeli mesin ini. Kerana mesin ini telah memberi kepada kita pendapatan, memberi dapatan. Dapatannya adalah berbentuk gradient yang menurun di sini, gradient yang menurun. Okay. So what is P0? Okay, P0, equivalent P0. So apa yang kita perlu lakukan? Okay, boleh saya dapat pandangan, salah tak apa ya, cuba saja. Okay, Nur Aisyah, Balkis, what should we do now? Kalau saya nak dapatkan P0, ini adalah pendapatan. Pendapatan dia menurun, 900, 800, okay, 700, 600, 500. Okay, salah tak apa, cuba ya. What we should do dalam kes ni? Kejap saya. Saya nak tahu P kosong, P ada kosong. Apa saya perlu buat? Ada idea tak ni? Macam tak ada saya. Tembak sajalah dulu, apa? Okey, saya nak tanya Tiu Kawi. Tiu? Hello Tiu. Can you give your opinion what we should do if I want to get P0? Yes, tak ada respon. Okay, Rozaidi Zikri. Okay, Rozaidi. Okay, Nur Fariza. Okay, mana semua ni? Nur Akila? Nur Akila? Yes, sir. Ya, okey. Apa yang perlu saya lakukan di sini? Kita dah ada P kosong. Okey, saya bagi hint lah. Okey, what we should do now? Cari gradient, sir. Okey, cari gradient. Okey, gradient sama dengan apa? 100. 100. Tapi ini gradient ini menurun. Oh, negatif. Okey, apa lagi? Okey, saya boleh pecahkan ini kepada dua. Di sini sebenarnya A. Nampak tak? Ini A, ini sebenarnya A. Ini A. Okay, kenapa saya perlu pecahkan? Memang tak boleh selesaikan kalau kita tidak pecahkan. Ini maksudnya combined factors. Okay? This factor combine. So sekarang saya dah pecah. Okay, apa yang saya boleh buat sekarang ni? Saya akan adakan
ke sini dan maksudnya ke bawah ni lah, ke bawah ni dan saya ambil yang ni ke bawah. Okay, ada dua perkara yang saya perlu bawa ke bawah. Okay, so jadi kalau saya katakan okay, cuba kita tengok notation yang dipakai dalam tajuk ni. Dia terus buat terus terus okay, tak apa. Okay, saya panggilkan yang A ni. Saya mengetahui nilai A, so saya nak letakkan dia sebagai katakan P pertama lah. Okay, kata P pertama. Okay, saya kata saya ada P1. P1 sini bukannya P tempoh 1 P1, P komponen P yang pertama. Okay, atau boleh saya kata PA lah, senang tak keliru Okay, saya kata saya nak letakkan P, keliru juga A tu Okay, saya buat P1 lah, senang P1 P1 ni bukannya P tempoh 1, P yang pertama. Yang ini adalah P yang kedua. Okay, bukannya P tempoh kedua, P2. Okay, macam saya buat P macam tu lah. Gitu. Okay, tak apa. Anyway, I hope you understand P1 ni bukannya P tempoh 1, P yang pertama, P yang kedua. Okay, P yang pertama. Okay, P yang pertama. Okay, P yang pertama ini adalah saya nak bawakan A tu jadikan P kosong. Okay, saya jadikan A tu pada jadikan P kosong. So, jadi apa yang saya ada di sini lah, saya dah tahu A. Okay, A saya tahu. A saya tahu. It is nilainya berapa A? 400 kan? Macam mana saya tahu 400? Syahrul, Razil, macam mana saya tahu 400? Dia sama dengan nilai yang hujung yang dekat 6. Nilai yang ujung, okey, nilai yang ujung. Sama nilai yang ujung. So, jadi kalau saya nak tulis sini, saya akan tulis, macam mana saya nak tulis? Syarul? Saya tulis apa sini? P1 sama dengan apa? Ini saya nak buat yang A. Yes, A. A ni saya nak bawa ke, jadi dia sebagai P1. P1 berada pada kosong P1 sama dengan A, 400. Okey. Bracket P over A. P over A. Okey. 10%. 10%. 6. Okey, 6 6. Okey, sini jangan keliru Kita gunakan apa ni? Kita gunakan N6 sebab dia adalah merupakan 6 kali bayaran. Okey. Kerana kita membawa A jadikan P. Jadi 6 kali bayaran. Apabila kita bawa F kepada P, kita cari jarak yang kita bawa tu kepada P kosong. Okay, dalam kes ni ia adalah berapa kali installment. Okay, berapa kali installment. Sebab kita telah bawa dia kepada 1 di sini pada tempoh 1 ni. Jadi kita bilang berapa kali dia buat installment. Okay, dalam kes ini adalah 6 kali lah. 6 kali installment. So kita dah selesai untuk dapatkan P1. Okay, lepas tu just a matter of putting this dalam formula je lah. Okay, kita ada formula kita ada formula. Okay, kita ada formula, you just guna standard formula lah. Boleh pakai standard formula lah sekarang ni. Okay, the next one untuk P yang kedua. Okay, untuk P2. Okay, bukan P tempoh kedua P yang kedua, komponen kedua ni. Apa yang saya perlu buat? Apa yang saya tahu sekarang ni? Syarul? Okay, G. G. Okay, G adalah minus 100 Okay. Saya nak tahu apa? P over G. Okay, kita boleh dapat P over G, ada formula Formula ada untuk P over G. Okay. So 10. Okay. So dia punya T-nya berapa? Ataupun N? And dia 6. Okay. So dia sama 6 lah. Okay, 6 6.
Okay, ini mungkin menjadi kekeliruan juga. So, tapi kita panggil 6. Okay, dia punya G 6. Sebab dia bermula dari 400, 500, 600, 700, 800. So sini kosong. Sorry, dia peningkatan dia adalah daripada 400 jadi 500, 100 meningkat lah, ni 200 meningkat dan seterusnya. Okay, setelah kita ada semua ni, okay, so kita boleh seperti yang ditunjuk di sini lah. Okay, saya eraskan yang saya tulis ni benda sama benda sama ni, PA, boleh nampak benda sama so saya boleh erase ni. Okay, so di sini negatif jangan lupa negatif sebab dia adalah penurunan. Okay, dia adalah penurunan. Okay, negatif penurunan. So jadi kita dapat okay, sebab kita bermula dengan okay, ada kelainan sedikit sorry, ada kelainan sedikit. Okay, ada kelainan sedikit di sini. Okay, yang saya tadi lah saya dapatkan ini dulu, lepas tu saya dapat yang ni. Okay, so kalau kes tersebut kalau kes tersebut kita kena campur, kena campur. Dalam kes ini kita dapat 900, okey, 900 ni. Okey, 900 dan apa yang dibuat di sini okey, cuba perhatikan dia ada beberapa cara Okey, cuba saya erasekan ni dulu supaya kamu dapat lihat. Okay, apabila kita menggunakan compound ni ada beberapa cara, Cara yang ditunjukkan dalam nota ini, okay, dia berbeza sedikit dengan cara yang saya tunjuk tadi. Tapi kedua-duanya betul kedua-duanya betul. Okay. Cuba kamu perhatikan di sini So di sini adalah 900, okay, PA 10 dengan 6. Ini dia menganggapkan bahawa dia macam tu. Dia menganggap macam tu. Maknanya bayaran ini berkala 900 selama 6 kali 6 kali. Itu apa yang ditunjukkan di sini. Okay. So selepas tu apa yang ditolak? Yang ditolak ialah bahagian ini. Okay, bahagian tersebut yang ditolak 100 kerana ada penurunan. Okay, daripada 800 jadi 900 jadi 800. Lepas tu jadi 700. Okay, jadi 600. Okay. Dari segi pemahaman ini lebih senang faham lah. Okay, penurunan. Ada penurunan di sini. Okay, tolak. P nak jadikan P. Okay, G kita tahu dan seterusnya. Jadi lepas tu selesaikan, itu saja. Okay, boleh juga cara macam tu. Okay, boleh faham Sila jawab di chat box, ada masalah tak ini pemahaman ini? Hello? Okay, faham. Okay. So jadi sekarang saya tunjukkan cara yang saya tunjukkan tadi. Okay, cara yang kedua. Okay, dua-dua cara betul lah. Dua-dua cara betul. Cara yang kedua, saya bukan melihat daripada penolakan, saya melihat dari segi saya nak campurkan. Saya pecahkan di sini satu bahagian. Di sini saya dapat A. Di sini saya dapat G. Okey, saya dapat G. So, jadi dalam sini tak ada penolakan sebenarnya. Okay, tak ada penolakan. Okay. So ini adalah A, kita dah tahu macam mana dapat A Dapat A, tapi A di sini nilainya adalah 400. Okay, bukannya 900. Kalau 900 ialah kaedah menolak. Okay, kaedah menolak. Kaedah campur A-nya 400. Setelah kita dapat tu, kita buat yang kedua pula. Okay. So yang kedua ini, okay, inilah yang kedua ni. Okay, ini ialah menggunakan G. Ini perlu dicampur sebab kita belum campur lagi. Kita hanya campur sebahagian saja. Okay, jadi kita bawa ini jadikan dia sebagai P yang pertama dan bawa ini jadikan dia P yang kedua. Okay, P yang kedua. Dan dicampur di sini, Okay, so dalam kes ni tak perlu tolak, kita hanya dapatkan equivalent sahaja. Okay, kita ada cash macam ni.
Okay, saya minta everyone cuba carikan what is equivalent of this value. Okay, saya ada macam ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Okay, di mana saya mempunyai macam ni 1, 2, 3, 4. Okay, di mana di sini adalah di sini adalah 1, di sini adalah 2, 3, 4, 5, okay, 6. Okay, cuba dapatkan nilai ini supaya dianya adalah equivalent dengan satu nilai di mana saya ada kosong di sini. Okay, dia equivalent dengan nilai A yang uniform. Nilai A yang uniform okay. Okay, ini 1 sampai 6. Okay, nilainya yang uniform. Okay, apa formulanya? Okay, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, please pay attention. Ini akan ada dalam test 2 dan akan ada di dalam final. Biasanya saya hadapi ramai pelajar hilang markah hari ni sebab dia tak faham konsep. Tapi soalan ni soalan wajib. Memang kena jawab. Okay, kalau saya nak tukarkan daripada bentuk ini ke bentuk yang bawah ni, apa yang perlu saya lakukan? Okay, ada soalan di sini. Maksudnya P2, formulanya P2 sama 100. Okay. PG and 6. Okay. Betul? Okay, tak perlu negatif sebab kita nak equate saja. Okay, ada siapa-siapa boleh ni. Okay, jadi kita boleh tulis ini. Tulis yang ini sebagai kita nak tahu inilah P yang kedua. Kalau saya panggil ini sebagai P2, kalau saya panggil ini P2. Okay, P2 ini bukannya P tempoh yang kedua, P yang komponen yang kedua. Okay, kalau saya kata P yang kedua ni, okay, saya nak bezakan P yang pertama. P ini saya panggil, saya bawakan di sini sebagai P1. Okay, nombor 1 dan 2 ni bukannya tahun, dia just label saja. P2 sama dengan, okay, saya sudah tahu nilai G. Okay, jadi saya nak tahu nilai P, saya diberi G. Okay, dan interestnya adalah 10%. Okay, berapa kali tempoh bayaran ini? Kita mempunyai 6 kan? Okay, 6. Okay, 6 tempoh tadi. Tempoh G itu 6, sama dengan tempoh A lah. Okay, boleh siapa-siapa cuba solvekan dalam formula. Dan satu lagi keadaan yang kita belum dapat number tadi saya eraskan balik ini. Okay, saya nak dapatkan nilai untuk ini. Okay, P1 P1 sama dengan, saya dah tahu A adalah 400. Okay, saya nak tahu P, saya diberi A. Okay, dan saya ada 10%. Okay, dan nilai apa tadi? Nilai N-nya 6. Okay. Okay, bagus. Somebody dah bagi tahu ni A2, P2. Okay, saya tulis di sini Aiman, bagus Aiman. Okay, 968.
0.42. Okey, Aiman cuba dapatkan ini yang P1. Okay, orang lain pun boleh juga. If you get it, please put it in the group, in the chat box. Okay, so Aiman you dapat 1, 7, 4, 2, 1, 0. Okay, jadi kalau kita campur ini, boleh dapat tak? 1, 7, 4, 2, 0.10 campur dengan 968 42. Okey, sepatut boleh dapat boleh dapat nilai ni. Okey, ada yang tak dapat? Okay, please try to put in your calculator. Mungkin ada salah kiraan ke? 1742. Ada kata tak dapat? 2710. Okey. Semua sama ke? Tak dapat So this could be most likely because of okay, please confirm dapat tak ni? Okay, kalau tak dapat mungkin assumption saya tadi salah lah. What I should do is like this Tak dapat, kalau tak dapat you still need to use this method Okay. Kalau tak dapat you need to use this method Okay, mungkin saya punya assumption tadi tak tepat Okay, kalau tak dapat, okay, you cuba this assumption balik yang menggunakan kaedah ini, kaedah dalam nota ni. Okay, kaedah nota ni. Kaedah nota ini menggunakan kaedah sebab yang kita belajar G adalah meningkat G adalah meningkat. Kalau kita gunakan G yang meningkat, okay, kalau saya balikkan this saya balikkan okay, let me change the color. Okay, kalau saya balikkan ini yang ini, yang senangnya kita guna formula mana yang kita sudah ada lah. Okay, yang berwarna kuning ni, okay, sebenarnya dia adalah reverse kepada mana kita sini kena kreatif sikit lah. Okay, dia adalah reverse kepada yang warna hijau ni. Okay. Kalau nak guna cara yang saya tunjuk tadi, okay. So, okay, everyone, please confirm. Saya nak confirmkan nilai yang 400 ni betul tak 1742? Okay, kalau nak check sekali lagi kita cuba guna color yang warna kuning tu. Warna kuning, okay, so yang ni dah betul warna kuning tu saya reverse kan sebab kalau saya flipkan ke atas, okay, kalau saya flipkan okay, saya flipkan warna kuning juga, okay, sekejap tukar color. Okay, saya flipkan ini, okay, saya flipkan sini, saya akan dapat okay, macam ni. Okay, satu graf macam ni kan. Okay, yang ni. Okay, di mana di sini adalah 400. Okay, so ini adalah tempoh 6, tempoh 6, tempoh 5. Okay, tempoh 3, 4, 3, 2, ni 1. Kosong berada di sinilah.
kosong berada di situ. Kalau saya pusingkan yang kuning ni, okay, yang kuning ni, okay, so saya dapat macam ni. Okay, kalau saya dapat macam tu, okay, cuba saya selesaikan dengan dengan kaedah gradient. Okay, saya selesaikan kaedah gradient di mana saya nak dapatkan nilai P, okay, di mana ini adalah P yang kedua, saya panggil P2 tadi kan. P2 sama dengan, okay, nilai gradient meningkat. Okay, nilai gradient dia meningkat. Sebanyak berapa meningkat tu? 100 kan? Okay, 100. Okay. Okay, saya nak tahu nilai P. Okay, gradiennya 100. Okay, interestnya 10. Okay, tempohnya 6. Okay, sama seperti yang kita buat tadi kan? Okay, kenapa tak sama Kalau boleh kira sekali lagi tak nilai ni, betul tak? Okay, Muhammad Sufyan, ada cuba tak? Ataupun boleh tengok, dia ada e-books, kalau e-book sini ekonomi tu boleh tengok faktor terus. Kenapa kelainan jauh sangat? Okey, semua orang minta cuba this one. Yang P2 ni. Okay, 968 968. So ataupun okey, kita cuba tengok di sini, adakah kiraan ini betul? Okey, tak apalah, kita cekkan kemudian Okay, kita cekkan. Tapi ada dua cara lah untuk selesaikan. Saya tak pasti di mana silapnya, kemungkinan yang ini ataupun sebaliknya. Okey, kita cekkan kemudian tapi pendekatan ini sebenarnya boleh pecahkan macam ni seperti yang saya tunjukkan. Okey. So yang ni kita boleh flip macam tadi lah, saya kata flip macam ni, dia akan jadikan dalam bentuk G lah. G100. Okay, so mungkin ada ada silap ni, sama ada yang ini silap ataupun yang saya silap. Kita kena confirmkan kemudian. Alright, saya teruskan tidak kita rugi masa di sini. Okay, untuk soal jawapan apa ni, contoh seterusnya. Okay, from table, okay, Tanish kata 698, so table betul lah. Okay, Tanish, since you have the table, boleh you check yang ni tak? Checkkan yang dalam nota ni, dalam slide ni, betul tak? Okay, apa yang ditunjukkan dalam ni? Yang PA 10%, 6, betul tak? Dia dapat 43. Okay, yang ni dah betul. Okay, betul. Yang ni yang depan ni. Correct So, you dapat 39 untuk 29. So, somewhere mesti silap ni. Okay, yang belakang ni kita dapat benda yang sama Yang belakang sama dengan kiraan slide. Okay, yang depan 900. Yang saya punya tadi I see now. You know why? Anybody knows? Okay, kenapa silap?
A1 tu salah tu. A1 sepatutnya berapa? A1 berapa? No, bukan 900. A1, A saya ni berapa sepatutnya? Salah, silap pakai A tu. Okay, method sudah betul. Salah A saja. Bukan 400 sepatutnya berapa? Masuk dalam chatbot. 500. Okey, bagus Hakim. You nampak Okey, orang lain tak nampak. Okey. So, ini salah. Okey. Sebab kita menggunakan A-nya 400. Cuba kira gunakan A 500. Ini 500 ni sebenarnya ni. Ni 500. 500. A ni 500. Sebab 500 campur 400 baru 900. Silap tadi tu. Okey, masukkan A-nya adalah 500. Dapat tak jawapan? Okey. Berapa jawapan dia? Tulis dalam chatbot. Okey. Dari sini sudah dapat, which is this part Kita menggunakan pendekatan campur, bukan pendekatan tolak di sini Kita nak tengok jawapan dia sama tak. Okey, letakkan dalam chatbot. Okey, di mana ini adalah 500. Okey, 500. So yang ni pun dah berubah lah ni. Berapa yang ni kita nak cari ni? Okey, 3146. Okey, siapa tu? Muhammad Al-Bahaki. Okey, bagus. Cuba campurkan Muhammad Bahaki. Campur dengan 968. Okey, you dapat 3146. Okey, point 07. Oh, dah campur? Betul kan ni? No, yang ni saja, 500 kali dengan PA. It cannot be. 500 ini, okay, 500 ini guna formula ni. Okay, sebab ini 500, P over A 10% 6. Okay, P1 berapa? P1. P1, 2, 1. Okay, can anybody ask? You try this P1? Sorry, 500 kali dengan PA 10% 6. Dapat 2177. Okay, kita dah jumpa tadi silap dia, bukan yang A di sini adalah 500 A 500. Oh, 2177. Okay, 2177. Okay. Dua 2177. Dah memang guna 500 2177. Okay, kalau campur yang ini. Macam tak kena ni. Okay, tak akan dapat macam ni Anyway, kita tinggal kita situ dulu we have to look back this again. Nak cari kat mana silap Tapi dia punya method tu ada dua pendekatan tadi lah seperti saya kata tadi. Kita tengok yang contoh seterusnya okay. Kita mempunyai this cash flow, okay, present worth of our projects, project value at 7 years, okay, balance remaining of the project at 7, okay. So jadi based on the following, we need to calculate the P value.
Okay, project value at year 7. Okay, at year 7. And the balance or remaining value of project at year 7. Okay, gradiennya adalah 10,000, I 10,000. Okay, so bayaran ini dia punya paksi ni mendata ni. Bayaran adalah 8,000. Okay, secara installment. 8,000 installment. So present worth of the project, investment for the project, down paymentnya 170, 170,000 and then bayarannya sehingga tempoh 12 kepada gradien 10,000. Okay, so maknanya di sini adalah 10,000. Okay, dia meningkatlah jadi 20,000. Okay, seterusnya. So what is the balance or remaining value? Pada tahun yang ketujuh ni, tahun ketujuh, kita nak tahu apakah nilai projek ini. Okay, so jadi what we have tadi, okay, we have in this case di sini 8,000. Okay, 8,000. Okay. Di mana datangnya okay, where do we get this? Dapat gambar aja yang berlainan Okay, 10,000. Okay, cuba baca betul the present worth of the projects. Okay. Okay. I think this diagram is only for this part. Okay. Okay, let's look at this one. The first one, present value of the projects. Okay, P. Okay, simbol negatif ni sebab dia kata dia berada di bawah lah. Okay, negative 170 which is the down payment tadi. Okay, dan bayarannya dibuat juga secara berkala sepanjang 12 tahun. Okay, negatif. Ini nak menunjukkan negatif. Ini nak menunjukkan di sini pembelanjaan di sini. Pembelanjaan bawah ni. Okay, pembelanjaan bawah ni. Di mana down payment campur dengan installment selama 12 tahun tadi. Okay, itu jadi negatif. Berapa dibayar? 8,000 dibayar. Okay, 8,000 selama 12 tahun. Ini apa yang ditunjukkan di sini. Okay. Down payment, bayaran berkala, dan ini adalah yang di atas tadi, yang di atas. Okay, you dapat gradiennya 10,000 selama tempoh 12 tahun. Okay, jadi bahagian atas. So dia akan jadi positif lah. Kita nak tahu the worth of this project. Okay, so mana di sini akan di positif, yang bawah dia negatif. Okay, so kita menjawab soalan yang pertama ni. This is what you get lah. So dapatkan faktornya, akhirnya inilah nilai projek tersebut di tempoh masa present value. Okay, soalan yang kedua, nak tahu value pada masa 7, F7. Okay, so jadi kita sudah ada nilai P0 sini. Okay, P0, P pada tempoh kosong adalah 74,000. So jadi ini nak jadikan dia what is the future value pada tempoh F7. So apa yang perlu dibuat ialah tahu nilai P, nak tahu F pada masa 7. Itu saja. Dapatkan future value for the present value of 74,000. Okay, soalan 3, remaining balance of the project value at P7. Okay, so okay, so P7. Okay, this one is ini graf yang menunjukkannya ni. Okay, balance of the project value at P7. Okay, so jadi at P7 kita ada okay, P7 kalau P7 okay, pada P7
Okay, kita menjawab soalan nombor 3 lah. Okay, P7 kat sini pada sini, pada tempoh sini. Okay, balance or remaining value of the project, P7. So pada ketika ini P7 ini, year 7, okay, pada year 7, kita tahu apakah remaining, the balance value of this project during this period. Okay, itu saya nak tahu. Okay, so itulah yang dilakarkan di sini. Apa yang dilakarkan di sini? Okay, apa yang dilakarkan di sini? So jadi kita ada pada tempoh tersebut, okay, pada tempoh tersebut, okay, cuba tengok di sini kita mempunyai nilai di sini adalah okay, oleh jana G adalah 1000, okay, 1, 2, 3, 4, 5. So we should have here, oh sorry, di sini di sini, okay, pada tempoh 7, okay, this is 70,000. Okay, should be there 70. Okay, this is what we get here. 70. Okay, the remaining berapa tahun, 5 tahun lagi ada kan? 5 tahun. Okay, this is 5 tahun. Okay, this is what we get, 5 lah. Oh, sorry, kenapa jadi macam ni? Okay, mana saya punya okay, saya punya okay, saya punya skrin dah hilang. Okay, nampak Okay, saya nak tahu, do you have class after this? Tak ada kan? Ada kelas kan? Can I take another 5 to 10 minutes? Okay, boleh siapa yang ada urusan lain nak leave pun boleh lah. Okay, kalau siapa nak ada urusan lain. Tapi siapa yang boleh stay, okay, let me finish this one. If you have any other matters, you can leave. Sebab saya cadangkan macam ni sebab kita akan adakan test pada hari 13 kan, 13, okay, which is 1 week from now. Okay, saya belum cover satu lagi aspek yang agak penting, iaitu kita panggil effective growth ni. So effective growth, ada satu sedikit lagi effective growth. Oleh kerana masa kita hari ni tak sempat, okay, boleh tak if we can schedule, sebab di awal I think about 2 weeks ago kan kita ada miss masa kerana ada ada cuti apa saya tak ingat. We miss that 2 hours, sebab tu kita ke belakang sana. Boleh tak kalau saya nak buat gantian untuk masa tersebut supaya saya boleh habiskan cover nominal dan efektif ni, sebab ini akan termasuk dalam ujian 1 juga Okey, sekarang saya buat esok boleh tak? Esok untuk saya settlekan tajuk engineering ekonomi ni. Okay, everyone please, can you reply to esok malam. Malam saya kalau boleh saya tak nak buat malam Kalau boleh petang, at least kalau petang mungkin kalau pukul 5, pukul 6 pun boleh, tapi malam saya cuba elakkan Sebab malam is actually not a good time lah. Sebenarnya ujian kamu malam pun kita terpaksa buat sebab tak selaraskan. Saya tak prefer sebenarnya malam, tapi terpaksa ikut aja lah. Tapi kalau ganti kelas malam saya tak prefer Okay, kalau you ada kelas tak esok kalau katakan pukul 5?
Sebab pukul 5 petang. Okey tak 5 petang? Esok 5 ke 5 hingga 6 ke? Atau boleh lajak 6:30 pun tak apa. Ada lab, okey. Kalau ikut ada lab. Tapi lab itu apa ni? Lab itu tak buat apa pun. Okey, apa maksud tak buat apa pun? Okey, tak ada kelas. Bukannya esok public holiday Saya dimaklumkan cuti agung, tapi tak apalah, cuti agung kita cuti pagi je lah, petang boleh buat. Okey? Tak apa, cuti agung kita cuti masa waktu office. Okey, pukul 5 hingga 6:30. Okey? Boleh. Saya sambung esok lah macam tu. Okay, pukul 5 hingga 6:30. Okey? Kita ada kelas IE. Okey, sebab saya nak habiskan nominal dan efek dan mungkin saya akan bincangkan beberapa contoh seperti yang saya dah tunjukkan dalam assignment tu. Saya go through tu. Okay, it's also good for your preparation for your test number 2 lah. Okay. Dan kita akan jumpa balik lepas tu nanti pada hari Rabu pun kita akan ada kelas. Jadi maknanya should be enough lah. Kan? Okay Kalau saya berhenti sekarang, kita jumpa esok pukul 5. Setuju lah semua? Kalau tak setuju sila masukkan dalam chat box lah. Okay, so I hope that siapa yang tak respon tu setujulah Okay, jadi kalau tak setuju sila tuliskan dalam chat box. Okay, jadi apa yang kita lihat hari ini adalah yang new things adalah combine punya factor lah. Combine punya factor di mana kita terpaksa membuat pemindahan kepada nilai yang telah apa yang saya katakan berlaku delay dalam pembayaran. Kita nak dapatkan equivalentnya pada masa tempoh kosong tempoh 1 P0 adalah present value. Keadaan itu berlaku dalam banyak kes kita bincang hari ini. Combine dan jaga juga saya stresskan tadi the capitalized cost. Okay, di mana n-nya infinity. So combine factor ni ada banyak di punya situasi lah. Jadi soalan yang sama mungkin ada pelbagai cara untuk menyelesaikannya. Jadi untuk esok petang 5:30 saya akan habiskan tajuk engineering ekonomi dan saya akan bincangkan penyelesaian kepada soalan-soalan yang saya telah berikan sebelum ni lah. Sebagai persediaan untuk test nombor 2. Dan test nombor 2 juga termasuk project management. Okay, saya dah bagi tak assignment untuk project management Kalau tak ada saya akan cari beberapa soalan untuk dibuat latihan Okay, project management, do you need exercise or not? Project management. Ini termasuk dalam test nombor 2 ni. Okay, kalau project management ada okay, tak apalah kalau tak ada saya akan cuba cari beberapa soalan untuk buat latihan untuk project management sekali kerana itu termasuk dalam test 2. Okay, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada soalan boleh terus online. Okay, for the next 10 minutes. And then saya akan exit lah. Okay, yang lain tak ada masalah. Kalau dah ada you want to leave, it's okay. Kalau ada soalan, sila kemukakan sekarang. Mana-mana soalan.